Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pada malam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama di dalam majlis ilmu, ataupun boleh kita katakan sebagai tazkirah untuk kita memperingati di antara satu sama lain, sebagaimana yang telah disusun oleh ahli jawatankuasa berkaitan dengan jadual kuliah. Kebetulan diberikan tajuk ataupun perbincangan sebagai mengisi masa yang ada di antara maghrib dan isyak ni berkaitan dengan bab muamalat. Mungkin malam-malam lain dah ada jadual-jadual yang telah disusun, tajuk-tajuk yang telah disusun, cuma mungkin tak ada perbincangan berkaitan dengan bab muamalat. Jadi muamalat ni dia termasuk daripada sebahagian daripada ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh ni dia ada 4 rubuk, dia ada 4 bahagian. Satu dipanggil sebagai ibadat, yang kedua dipanggil sebagai muamalat, yang ketiga dipanggil munakahat, yang keempat dipanggil jinayat. Jadi 4 ini yang dibincangkan di dalam kitab fiqh. Jadi kemungkinan 1/4 ibadat dah kita belajar ataupun telah disampaikan oleh asatizah kita, ustaz-ustaz kita. Mungkin yang kedua berkaitan dengan muamalah ini biasa kita dengar. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang memang bedang muamalah ni, dan juga kemungkinan muamalah ini jarang dibaca, jarang dibincangkan secara berkitab di masjid-masjid ataupun di surau. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan munakahat, nikah kahwin. Yang ini pun jarang dibincangkan di masjid surau, tetapi apabila kita melihat masih lagi ada masjid surau yang membincangkan perkara berkaitan dengan muamalah ini, dengan munakahat ini. Dan seterusnya berkaitan dengan jinayat. Jinayat pun kurang disebut, dibincangkan di masjid dan juga di surau. Jadi kesempatan pada malam ini dengan ilmu yang ada sedikit ini, cuma kita telah pernah belajar lah, sebab saya ambil bahagian syariat ataupun syariah, kuliah syariah. Jadi ada sedikitlah ilmu ataupun sedikitlah yang boleh kita bincangkan berkaitan dengan bab muamalat ini. Tetapi dengan sebab kita ni sebulan sekali, kalau kita nak bincang mengikut kitab yang khusus seperti kitab Al-Manhaji, kemungkinan memakan masa yang panjang, dan ruang masa di antara maghrib dan isyak ni waktu yang singkat. Jadi lebih kepada mungkin kita ambil perkara-perkara yang basic ataupun asas sahaja. Tetapi saya melihat ada satu kitab atau satu buku lah, iaitu 40 hadis berkaitan dengan dosa muamalat dan kewangan Islam. Ada satu kitab ni, dia membincangkan 40 hadis, tetapi di dalamnya membincangkan berkaitan larangan Nabi ataupun suruhan Nabi berkaitan dengan muamalat, termasuk dosa-dosa muamalat dan kewangan Islam yang diremehkan oleh masyarakat. Maksud kita buat tak kisah saja, sedangkan benda itu satu dosa, satu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi rasanya kesempatan yang ada lah di antara maghrib dan isyak ni sesuai rasanya untuk kita bincangkan buku ini ataupun kitab ini, kerana dia
membincangkan berkaitan dengan bab muamalat. Di dalamnya ada riba, ada perbincangan sewa menyewa, beli membeli, ataupun berkaitan dengan perkara-perkara yang ada sekarang ini, yang mungkin dalam kitab-kitab fiqh dahulu dia tidak terangkan, kerana berkaitan dengan fiqh ni dia akan mengikut keadaan, mengikut zaman. Mungkin zaman dulu tak ada, zaman sekarang ada. Seperti kita menggunakan wang, kripto dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, kemungkinan insya-Allah dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membincangkan dalam perbincangan kita adalah buku inilah insya-Allah, dan dia tak larilah daripada perkara-perkara yang kita nak sebutkan di dalam bab muamalat. Jadi muamalat ni tuan-tuan pun tahu muamalat ni adalah salah satu daripada perbuatan ataupun dipanggil sebagai hubungan sesama kita ni. Hubungan sesama kita ni di dalam kehidupan harian kita, berkaitan dengan akad, berkaitan dengan transaksi, dan juga terdapat beberapa syarat untuk kita mendapatkan sesuatu perkara, khususnya yang dinamakan sebagai jual beli, sebagai sewa menyewa, pinjam meminjam, syufa'ah, musaqah dan sebagainya. Jadi perkara ini kita akan bincangkan di dalam kitab ini. Moga-moga diberikan kefahaman yang baik kepada kita dan dapat kita mengelak daripada perkara-perkara yang boleh menjejaskan berkaitan dengan harta kita ataupun berkaitan dengan muamalat kita. Jadi pengarang kita ni, nama dia Mustafa bin Muhammad Suki. Dia ni orang Lipih, orang Pahang lah, orang Lipih. Dia ni belajar Jordan, belajar di Jordan. Jadi dia ni di antara pakar dalam bab muamalat, pakar dalam bab muamalat. Jadi insya-Allah lah kita cuba dapatkan ilmu ataupun perkongsian daripada kitab ni untuk kita mengambil iktibar dan juga mengambil ilmu daripada apa yang telah disusun di dalam kitab ini. Sebagai mukadimahnya, pengarang kitab ni menyebut bahawa berkaitan dengan muamalat ni dia ada halal dan haram. Halal dan haram, sebagaimana Nabi SAW menyebut al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, di tengah-tengah tu bainahuma tu ada perkara-perkara yang syubhah, yang ragu-ragu, yang halal pun tak, haram pun tak. Jadi kita nak pastikan dalam kerja buat kita ni, kita nak perkara tu halal dan kita tinggalkan perkara haram. Benda syubhah ni, yang ragu-ragu ni, Nabi kata dia ni akan jatuh kepada hampir kepada yang haram. Sebab tu benda yang ragu-ragu ni kalau boleh kita tinggalkan. Ya ke tidak, boleh ke tidak dan sebagainya. Jadi di situlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi rezeki. Allah tu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki kepada kita. Dan rezeki yang diberikan kepada kita itu sama ada kita minta ataupun tidak. Rezeki yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, kita minta ke tak minta, Allah pasti bagi. Sama ada dia Muslim atau tak Muslim, tetap Allah SWT akan bagi. Dan rezeki itu dia tidak boleh diambil oleh orang lain apabila telah ditentukan rezeki itu untuk kita. Kalau rezeki itu banyak, itulah rezeki kita. Maksudnya secupak tak boleh jadi segantang, segantang tak boleh jadi secupak. Sebabnya rezeki kita ni ketika diazali lagi Allah dah tentukan banyak mana rezeki kita. Apa yang ada dalam mulut kita ni kalau bukan rezeki kita akan keluar balik daripada mulut kita. Sebab tu dalam rezeki ni kita tak payah bimbang sangat tuan-tuan.
Jangan fikir sangat bab rezeki. Mencari rezeki itu bagus, cari yang halal itu bagus. Tapi jangan kita memikirkan sangat seolah-olah kita tak yakin Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan rezeki kita. Allah lah yang menentukan rezeki kita. Ia merupakan satu tanggungjawab kepada seorang Muslim untuk memeliharanya. Maksudnya apa yang Allah kurniakan kepada kita, rezeki, nikmat yang Allah bagi kepada kita, hendaklah kita jaga dia dengan sebaik mungkin. Ada syarat-syarat, ada perkara-perkara yang boleh kita gunakan untuk menjadikan kita ni sebagai manusia yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada terlibat dalam perniagaan, pelaburan, pekerjaan sendiri atau kerja di syarikat swasta, kerajaan dan sebagainya, maka semuanya perlu mengikut aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ikutlah peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi sudut kerja. Kerja kena ikut kerja yang halal, kerja yang diredai oleh Allah. Apa-apalah yang kita lakukan sebagai muamalat kehidupan kita ni sesama manusia ni, perlu kita ikut acuan yang telah diacukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Jabir bin Abdullah, ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fi talab khuzu ma halla wa da'u ma haruma. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sehingga terpenuhi rezekinya, sekalipun kelewatan dari mendapatkannya. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi kita ni kalau rezeki kita tak tentu bila, maka kita tidak akan mati kecuali rezeki kita telah dicukupi oleh Allah. Selagi mana rezeki kita tak cukup, selagi itu Allah tak matikan kita. Maksudnya Allah dah tentukan rezeki kita banyak mana, maka pasti rezeki itu akan sampai kepada kita sebelum kita mati. Bila rezeki kita dah mau dipenuhi, barulah Allah angkat ajal kita. Sebab tu kita dah sebut tadi, jangan bimbang tuan-tuan. Jangan kelahi bab rezeki, jangan kelahi bab harta, jangan. Kadang-kadang orang kelahi bab harta ni, bukan orang jauh pun, adik-beradik. Adik-beradik pun kelahi tak habis-habis. Kenapa? Kerana bab harta. Sedangkan harta kita, rezeki kita dah ditentukan oleh Allah. Dah disebutkan oleh Nabi SAW, tetapi dia kata pastikan rezeki yang kita dapat tadi adalah sumbernya daripada yang halal. Yang haram tu kita tolak ke tepi. Kalau belajar harta pusaka, faraid mungkin ada ustaz dah mengajar berkaitan dengan harta pusaka. Banyak perkara-perkara yang perlu kita tahu dalam harta pusaka. Kadang-kadang kita bagi ikut kita je. Kita hak orang lain kita ambil. Hak anak yatim kita ambil. Sehingga kan kita tidak mengikut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab harta pusaka ni. Harta pusaka ni kita wajib ikut harta pusaka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu barulah bagi sama rata. Tak boleh kita bagi sama rata dulu. Kita kena ikut dua bahagian telah ditentukan oleh Allah, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/8. Kita kena ikut itu dulu. Lepas tu barulah nak bagi sama adil. Ini kata kami tak nak ikut tu, kami nak buat sama adil. Seolah-olah dia lebih adil daripada Allah, na'udzubillah. Jangan kita pandai pula macam tu. Maka begitu juga dalam bab lain, bab muamalat yang kita nak sebutkan ini, maka ada benda-benda yang kita pandang remeh. Kita kata okey lah benda ni tak salah ni.
ikut pandangan saya begini dah. Ni bukan ikut pandangan kita. Ini mengikut pandangan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Itu di antara sumber hukum di dalam agama kita. Maka Nabi SAW bersabda lagi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akan sampai satu zaman yang mana manusia tidak lagi menghiraukan daripada sumber mana diperolehi hartanya, sama ada daripada halal ataupun haram. Sayati alan nasu zamanun, pada satu masa nanti Nabi kata, manusia ni, kita ni tak peduli dah harta mana kita ambil, sama ada tu haram ke halal, kira harta kita. Yang ni yang jadi masalah kepada kita. Kenapa kita tak mengikut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab harta ni. Sebab tu kita kena berwaspadalah. Kerana harta ni tuan-tuan, kita ni tidak akan berganjak di pada mahsyar besok apabila ditanya 4 perkara. Masa muda kamu kan. Tetapi dalam bab harta ni Allah akan tanya 2 perkara. Yang lain Allah tanya 1 perkara je. Tapi berkaitan dengan harta ni Allah akan tanya 2. Yang pertama, daripada kamu dapat harta tersebut, ke mana kamu infakkan harta tersebut. Dapat pun kena cara baik, infak pun kena cara baik, beri orang pun dengan cara baik. Dalam bab lain Allah tanya 1, masa muda buat apa, masa lapang buat apa. Tapi bila dalam bab harta, Allah tanya 2. Yang pertama, daripada mana kamu dapat harta. Yang kedua, kamu belanjakan ke mana. Yang itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi perkara ni penting dalam kehidupan kita, supaya kita berhati-hati dan hasil daripada titik peluh kita itu dapat daripada sumber yang halal. Sebab itu Nabi SAW bersabda berkaitan orang yang makan harta yang haram ni, harta yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka dia lebih layak masuk neraka. Lebih layak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita punya makan minum kita, hasil kita, kerja kita, semuanya daripada sumber yang halal. Jadi di dalam Islam ini dia ada dipanggil hukum taklifi. Hukum taklifi, mungkin tuan-tuan belajar dalam bab ibadat, dia ada 5 hukum. Tak lari daripada 5 hukum ni. Maksudnya taklifi ni hukum yang ditaklifkan kepada kita ni. Bila kita sampai 3 perkara, iaitu bila kita balik, bila kita berakal, sampai dakwah Islam kepada kita, maka ketika itu kita ditaklifkan dengan 5 hukum. Itu dipanggil hukum taklifi. Yang pertama dipanggil halal. Halal. Yang kedua dipanggil sunat ataupun perkara yang sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Halal ni masuk wajib lah. Halal tu masuk wajib. Maksudnya wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Maksudnya 2 disuruh, 2 dilarang, 1 ni buat pilihan. 1 ni buat pilihan. Jadi yang suruh apa? Halal ataupun wajib. Wajib ni memang disuruh. Semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji, zakat dan semua perkara-perkara yang disuruh dalam bentuk satu suruhan yang baik, yang perintah yang baik, maka dipanggil satu perbuatan yang wajib kita lakukan.
Itu wajib. Maksud wajib ni apa? Apa yang kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dapat dosa. Itu wajib. Yang kedua sunat. Sunat ni suruhan juga, tapi suruhan ni tidak kuat sebagaimana suruhan wajib. Jadi amalan sunat ni buat dapat pahala, tinggal rugi. Sunat ni buat dapat pahala, tapi kalau kita tinggal rugi. Bukan tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa tu sebab ramai tak buat sunat ni. Sembahyang sunat pun malas, puasa sunat pun tak nak. Sebab tu kita tak ada sebut rugi. Bila rugi ni tuan-tuan, siapa yang nak meniaga tapi dia tak nak untung. Dia kata tak apalah, kau niaga rugi-rugilah. Tak ada orang nak meniaga rugi gitu, baik tak payah meniaga. Maka begitu juga sunat ni. Buat dapat pahala, tinggal rugi. Rugilah. Masa berlalu kan. Masa berjalan, tapi kita tak nak ambil yang sunat ni. Sebab tu ulama tasawuf kata sunat ni di antaranya menampung amalan yang wajib. Menampung, tokok lah maksudnya. Kalau kita kain tu koyak, kita tampung supaya kain kita tadi boleh pakai balik atau nampak baik semula. Maka itu juga peranan amalan sunat ni. Kita buat benda sunat ni, dia akan tampung balik yang wajib. Yang kita tahu semayang ni ialah berbagai-bagai lah. Yang tu telah mungkin diceritakan oleh ustaz-ustaz kita yang lain. Itu dipanggil sunat. Yang ketiga, larangan, dua larangan. Pertama, larangan dari bentuk yang haram. Haram tak boleh buat. Buat yang haram dosa, tinggal yang haram dapat pahala. Kita tinggal berjudi, kita tinggal minum arak, kita tinggal berbagai-bagai lah perkara yang dilarang, kita tinggal, diberi pahala kepada kita. Allah dah bagi pahala dah. Kita tak pergi berjudi, Allah bagi dah. Sebab tu elok kita bersyukur pada Allah pilih kita sebagai seorang Muslim. Sebab kita tak berjudi, Allah bagi dah pahala pada kita. Kita tidak mencuri, Allah bagi dah pahala pada kita. Jangan sebab itu, kalau kita tinggalkan yang haram, diberikan pahala. Kalau kita buat yang haram, diberi dosa. Itu yang haram. Yang seterusnya dipanggil makruh. Makruh ni dia larangan juga, tapi larangan dia tak kuat. Larangan dia tidak kuat. Mengikut mazhab kita, makruh ni satu saja. Tapi mengikut mazhab lain, makruh ni ada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih dan juga tahrim. Tapi mengikut mazhab kita satu saja, iaitu makruh. Makruh ni maksudnya perkara yang mana kalau kita tinggalkan diberikan pahala. Kalau kita buat rugi. Kita rugi. Sebabnya makruh ni, kalau kita tinggalkan benda yang makruh, dia beri pahala pada kita. Kalau kita buat benda makruh, kalau biasa kita kata tak ada benda, sebenarnya rugilah kita buat benda makruh ni. Kalau boleh kita elokkan melakukan perkara-perkara makruh. Antaranya apa perkara-perkara makruh ni? Antaranya kalau sekiranya kita kita bercakap, kita bercakap ketika khatib sedang berkhutbah Jumaat. Hukum orang yang bercakap ketika khatib membaca khutbah pada hari Jumaat adalah makruh. Jadi kita tinggal bercakap ketika khatib berkhutbah, dapat pahala. Dapat pahala. Sebab makruh tadi, tinggal perkara makruh dapat pahala. Kalau kita buat juga, khatib berkhutbah depan, kita khutbah belakang. Sembang, entah benda-benda sembang je. Jadi perbuatan itu dipanggil rugi. Rugi sebab apa? Sebab tak dapat pahala. Tak dapat pahala, rugi lah. Kita datang Jumaat ni nak dapat pahala. Kalau tidak baik, tak payah datang. Kan? Sebab tu dalam Islam ni tuan-tuan, kita ni banyak pahala Allah bagi. Sebab tu kalau kita tengok ada satu kitab tu menceritakan, dalam kita nak sembahyang tu saja, sebelum sembahyang, sedang sembahyang dan selepas sembahyang, ada 400 sunat, perkara sunat.
Bayar 400 bab semayang je. Sebelum semayang, tengah sedang semayang dan selepas semayang, kita kira semua perkara sunat tu ada kata sampai 400 dan ada sampai 700. Banyak sangat Allah nak bagi pahala pada kita ni tuan-tuan. Tapi kita tak ambil lah, rugilah. Kita rugi. Jadi sebab tu kalau benda-benda yang makruh ni kita tinggalkan tuan-tuan. Sebabnya benda itu merugikan kita. Maksudnya tak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang terakhir sekali iaitu dia panggil harus. Mubah bahasa Arab dia atau jaiz. Harus ni buat pun tak ada apa, tak buat pun tak ada apa. Benda ni, harus ni. Nak buatlah, tak buat pun tak apa. Contohnya makan. Kita tak nak makan pagi. Okey, ikutlah. Nak makan, tak makan sudah. Tak boleh orang paksa. Tak boleh kata orang tak makan pagi berdosa. Tak ada. Kecuali sahur lah. Sahur tu ada apa? Ada hukum dia yang berbeza. Tapi kalau orang tak nak sarapan pagi, lepas kita sembahyang subuh, lepas dengan kuliah subuh, kawan kita ajak. Jomlah ngeteh sekejap kat kedai mamak depan tu. Kau tak nak ngeteh, kau nak balik rumah. Dosa awak. Tak boleh. Sebabnya dia benda harus. Maksud benda harus ni nak makan pagi ni makan, tak nak sudah. Nak makan tengah hari, tak nak makan pun tak apa, tak jadi masalah. Begitu juga mandi. Nak mandi pun tak apa. Tadi petang tadi datang sini mandi tak mandi tu pulang. Yang penting bersih, suci. Tapi benda ini dipanggil harus. Cuma benda harus ni tuan-tuan, sebahagian ulama kata boleh diberi pahala kepada kita tapi dengan niat. Tuan-tuan mandi petang tadi. Sedangkan mandi tu harus je. Tapi kalau tuan-tuan niat aku nak pergi masjid ni biar segar sikit, biar bersih sikit, biar wangi sikit, maka mandi kita petang tadi diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu harus, tapi diberi pahala. Begitu juga makan. Makan petang ke, makan malam ke, makan pagi. Masa makan tu kita niat, aku makan ni kerana nak ibadat. Maka makan kita tu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku makan ni kerana nak segar badan. Nak qiyamul contohnya. Nak bekerja. Maka kita makan tu kita niat supaya aku makan pagi ni biar cegah, mudah aku nak bekerja. Sihat badan aku nak bekerja, maka dapat pahala kita makan. Begitu juga tidur. Tidur niat. Sebelum tidur nanti, tidur ni pun harus. Nak tidur tak nak sudah. Tak jadi masalah. Tapi niat kita sebelum tidur tu, ya Allah aku tidur ni nak rehat badan, nak segar badan, besok nak kerja. Dan juga kalau dapat aku nak bangun tahajud. Bagi gitu niat. Supaya tidur kita tu bukan sia-sia. Sebab bab tidur ni semua orang tidur. Kadang-kadang bukan je kita tidur, kucing pun tidur juga. Ayam pun tidur, walaupun tidur tidak ayam, tidur juga dia. Walaupun tidur atas pokok, jarang kita tengok ayam jatuh ke bawah. Walaupun dia tidur. Itu orang panggil tidur-tidur ayam. Jadi nak sebutkan bahawa benda yang harus ni banyak, tapi kita niatkan untuk kebaikan, insya-Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum taklif ni kita nak sebut sebab apa? Sebab dia berkait dengan muamalat ni. Dia berkait dengan ibadat kita, berkait dengan munakahat kita, berkait kita dengan jinayat dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu sumber hukum taklifi ni, barulah kita nampak, buat ni boleh, buat ni tak boleh, buat ni makruh, buat ni haram, buat ni harus dan sebagainya. Maka itu yang perlu kita tahu dalam kehidupan kita ni, kita terikat dengan 5 hukum ni. Dia akan terikat dengan 5 hukum ni. Jadi kita sekarang ni nak cari apa? Nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak cari redha Allah, maka kita akan buat apa yang Allah perintahkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukadimah kita pada malam ini, dan kita masuk bab yang pertama. Sebabnya sebagaimana yang disebutkan dulu, dah lama dah ajak kita ke sini. Berapa kali dah. Tapi tak dapat juga. Ini pun tadi pergi ke Selangor tadi. Pergi Shah Alam. Pukul 6 baru sampai. Lepas tu datang sini, tu lambat tadi sikit. Tapi tak ada arah lah. Sebabnya bila dah ajak tu, kalau ustaz kita sebut, kalau orang ajak buat baik tu, cuba dapatkan. Cuba usahakan untuk dapat.
Sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Ali sebut hadis Nabi SAW menyebut balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi ini yang disebutkan oleh Tok Guru kita. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Dia nak terangkan kepada kita, kalau kita tak pandai sangat nak berceramah, nak berkuliah, kau payahlah. Kita sampai satu ayat memberi kefaedah kepada orang pun dah dikira pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata orang ajak kita buat baik, kita kata tak apalah, awak pergilah, kau tak apa. Jangan, kita pergi jugalah. Usahakan dapat. Kecualilah ada hal-hal yang mustahak yang tak boleh elakkan, itu dimaafkan oleh syarak. Tapi kalau boleh, kita meraihkanlah untuk kebaikan. Maka kebetulan malam ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebetulan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama menceritakan berkaitan dengan masalah riba. Riba ni, tuan-tuan tahu riba? Riba ni salah satu dalam bab muamalat. Lepas bab jual beli, al-bai' ataupun buyuk, maka selepas tu dia akan cerita berkaitan dengan bab riba ni. Riba ni yang pernah kita dengar lah. Yang pernah mungkin kita pernah belajar. Cuma di dalam ni dia akan terangkan sedikit masalah-masalah riba yang berkait dengan zaman kita sekarang ni. Zaman kita sekarang ni ada banyak lagi isu-isu berkaitan dengan muamalat ni. Kan? Kadang-kadang dia tiap-tiap bulan ada masalah baru timbul. Kadang-kadang tiap minggu tu ada masalah baru timbul. Maka dengan sebab itu perlu kita memahaminya supaya kita tak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ni terlibat dengan riba. Riba ni bahasa Arab lah. Kita ambil hadis Nabi SAW daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah SAW akala riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala lahum sawa. Hadis sahih daripada Imam Muslim. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkan transaksi riba, penulis riba, saksi riba, mereka semuanya sama berdosa besar. Dalam hadis Nabi SAW ini menceritakan berkaitan dengan masalah riba. Riba. Yang mana Nabi SAW dikata la'ana, iaitu satu kutukan daripada Rasulullah SAW berkaitan dengan empat orang ni. Yang pertama, orang yang makan riba. Nanti kita terangkan benda riba tu. Yang pertama, orang makan riba. Yang kedua, orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan. Maksudnya suruh orang tu pergi buat pinjaman ke, buat hutang ke dan sebagainya. Dia mewakilkan orang tu. Itu pun termasuk juga yang dilaknat. Yang ketiga, orang yang menulis. Menulis transaksi borang tu. Buat syarat-syarat dalam borang tu. Ataupun tukang tulis lah. Benda nama sekian, bank sekian ni telah melakukan gini. Dia yang ketiga. Yang keempat, saksi. Saksi. Maka empat orang ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi SAW melaknat mereka ni, empat orang ni. Walaupun bagi kita orang makan riba saja kita kata haram. Rupanya orang yang menulis, yang buat dokumen tu, dokumentasi tu, yang buat perjanjian kita dengan bank dan sebagainya, ataupun saksi, kita sign sebelah, dia sign sebelah, itu saksi. Maka semua sekali itu termasuk daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebab itu timbul isu berkaitan dengan orang bekerja di bank, bank yang konvensional ni ataupun yang tidak Islamik, yang zaman-zaman dululah. Zaman sekarang ni mungkin kurang dah, tapi kalau ada orang bekerja di bank itu dan ada orang buat pinjaman melalui sistem riba tadi, maka orang yang menulis, orang yang menjadi saksi, orang yang meminjam, semuanya dihukumkan berdosa. Dihukumkan berdosa. Sebab tu kita kena buat pinjaman Islamic bank lah, maksudnya sistem Islam. Semua sekali. Kalau kita rumah kita dulu kita gunakan sistem riba ni, konvensional, kita kena tukar, wajib tukar. Begitu juga kalau kita beli motor, beli kereta, wajib tukar. Sebabkan dulu kan ada KWSP, dulu tak ada akaun syariah, sekarang ni ada akaun syariah, wajib tukar, convert terus kepada syariah, Islamik punya caruman tersebut. Kalau kita masih kekal lagi menggunakan sistem yang ada unsur-unsur riba tersebut, hukum dia berdosa, tuan-tuan. Sebab tu KWSP kata lebih kurang 18% saja. 18 ke berapa belah, gitulah, yang telah tukar kepada sistem Islam syariah tu. Yang lain masih lagi kekal. Jadi bila kita belajar ni, kita kena tukar lah. Jangan kekalkan dalam kita punya akad tadi ataupun dalam kita punya tabung konvensional tu. Kerana di situ termasuk daripada larangan Nabi SAW. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kalau kita guna sistem yang lama dulu, yang mungkin di situ ada sistem riba dan sebagainya, kita tukar kepada sistem Islamik lah, supaya hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seorang imam Sana'ani ni, di dalam kitab dia ni, di dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini disyarah kepada Bulughul Maram. Dia telah menerangkan di situ, dia kata laknat dalam hadis ini bermaksud jauhnya daripada rahmat Allah. Di sini azan dulu ke? Tak? Terus aja. Boleh Berapa minit terus? Oh, jangan. Nampak ni lapar ni lelaki ni. Okey, sikit lah 10 minit tambah boleh boleh. Okey. Imam Sana'ani ni dia kata daripada hadis Nabi SAW itu, yang kata laknat itu adalah rahmat Allah. Mereka ni terputus daripada rahmat Allah. Laknat ni maksud terputus daripada rahmat Allah. Hidup kita ni kita nak rahmat. Kita ni makan, pagi, minum, bernapas, semua daripada rahmat Allah. Tiba-tiba Allah putuskan rahmat dia. Masuk pernapasan kita ni sia-sia, makan kita sia-sia, tak ada berkat lah. Keberkatan dan juga kerahmatan Allah tu tak ada. Ia merupakan dalil besarnya dosa pelakunya. Termasuk juga orang yang makan riba ni dosa besar. Serta pengharaman apa yang berkait dengannya, iaitu yang selain daripada orang makan riba tadi, orang yang menyertai proses untuk mendapatkan hasil riba tadi pun termasuk juga dikata sebagai orang yang melakukan dosa besar. Didahului dengan orang yang memakan riba daripada wakil. Maksudnya orang yang makan riba tu yang paling utama. Yang paling utama, yang dikatakan sebagai musuh Allah. Dan Allah isytiharkan perang dengan orang makan riba ni. Isytiharkan perang, maksudnya dosa sangat besar lah. Maka selepas Nabi SAW melaknat tadi berkaitan dengan orang makan riba, lepas tu Nabi teruskan dengan wakil dia, yang wakil untuk mendapatkan ataupun menghasilkan riba tersebut. Dan seterusnya penulis, yang orang yang menulis, yang menaik dokumentasi untuk melakukan urusan riba tadi. Dan juga saksi, kerana merujuk kepada kebiasaan adat manusia melakukan riba untuk makanan. Jadi bagi dia ni, kebiasaannya orang yang makan riba tu dia masuk makan dalam mulut dia. Orang yang tukang jadi saksi tu tak dapat benda, dia cuma sign je.
Orang yang tulis-tulis, taip nama kita, naik nama, taip nama bank dan sebagainya, dia ada gaji lain. Tapi yang orang makan riba ni, dia makan masuk dalam perut dia. Sebab tu dia utamakan riba ni adalah dosa besar kepada orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan kalau orang itu bekerja dengan bank konvensional ni, wajib dia tukar, wajib dia pindah cari bank Islam yang beramal dalam bank Islam. Bank-bank ni sekarang ni tuan-tuan, dia ada dua, satu konvensional dan satu Islami. Satu dalam sistem riba ni lah, sistem kapitalis ni, satu sistem bank. Kalau bank yang sama, harus kita tukar stesen kita. Mula kita kerja dengan ni, tukar walaupun nama satu. Contoh bank A, bank tu nama A, dia ada dua, satu Islamic punya, satu konvensional punya. Jadi orang yang Islam ni, yang faham, dia akan tukar daripada konvensional ni, dia pergi ke Islamic, sebab dia tak nak terlibat dengan konvensional. Ataupun sekiranya bank tu memang tak ada Islamic, dia kena pindah cari bank lain, bank B ke bank C dan sebagainya. Kalau tidak, dia terlibat dalam perkara tersebut. Maka Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab dia Fiqh Mu'asarah, dia menyebut, tapi sekiranya mereka ni, orang Islam ni bekerja di bank barat sana, di Negara Putih, di London, di US, di Amerika sana, yang mana-mana ada sistem Islam, maka tiba-tiba dia dapat kerja di sana, maka ketika itu tak apa. Sebab dah tak ada pilihan dah, macam zaman-zaman dulu kan, yang kerja bank dulu tak ada pilihan, mesti kena ikut konvensional, maka tak ada pilihan, maka diharuskan ketika itu. Tapi bila ada pilihan, dia tak ada harus dah, wajib kita tukar kepada sistem Islam. Sistem Islam. Dan satu lagi pandangan Imam Khatib Asy-Syarbini, kitab Mughni Muhtaj, dia mengatakan apa? Riba ialah akad atau kontrak di atas imbalan atau pulangan tertentu item ribawi yang tidak sama beratnya dari sudut syarak ketika akad berlaku, atau melewatkan serahan kedua-dua barangan atau salah satunya. Jadi itu maksud Imam Syarbini ni berkaitan dengan riba ni. Yang pertama dia kata imbalan daripada sesuatu transaksi tadi. Maksudnya contohnya kita berhutang, kita beri orang hutang, kita nak ambil daripada hutang tersebut. Kita nak ambil daripada hutang tersebut lebihan daripada hutang. Contohnya kita khabar awak hutang dengan aku 100, nanti awak bayar 120. Jadi itu 20 tu dipanggil duit riba. Itu dipanggil ambil imbalan daripada memberi hutang kepada orang lain. Ataupun tidak berlaku adil dari sudut timbangan, tak sama timbang. Dia timbang, contoh zaman-zaman dululah, zaman sekarang ni mungkin tak ada berlaku pertukaran. Kita ada beras mati, beras matilah, 10 kilo. Ataupun kita ambil lah, kita ada beras import 10 kilo. Kawan kita ada beras tempatan 10 kilo. Jadi bila kita nak tukar, dia kata kau tak makan beras import ni, kau nak makan beras tempatan. Macam barangan Malaysia lah, kita tak makan buah-buah import ni, kita makan buah tempatan. Jadi bila nak tukar boleh, tapi dengan syarat dia bagi kita 10 kilo, kita beri dia 10 kilo. Tak boleh kita kata kau beras import mahal, kan? Awak kena tambah 3 kilo lagi. Awak kena beri kau 13 kilo, kau beri awak 10 kilo. Bila buat gitu, riba terus. Sebab apa? Tak sama timbangan. Sebab walaupun kita beras mahal tahu dah, tapi tak boleh dalam bab tukar menukar. Tak boleh. Kalau nak tukar gitu, kena sama berat timbangan dia. Dia bagi 10 kilo, kita beri 10 kilo. Contoh itu sebagai contoh. Nanti kita tengok lagi contoh-contoh yang lain. Ataupun melewatkan bayaran sebab lewat. Sebab lewat. Contohnya kita janji dengan kawan kita, kita bagi hutang dia, kita khabar ke dia, kau bagi hutang awak 100, minggu depan awak kena bayar.
Kalau tak bayar minggu depan, naik RM105. Naik RM5 seminggu, naik RM5 seminggu, naik RM5 seminggu. Maka RM5 itu dipanggil riba. RM5 itu dipanggil riba. Walaupun kita nampak kita kata aku meniaga tak, bukan bab meniaga. Ini bab riba ni dia lain. Sebab tu kadang-kadang orang main apa? Orang main tak kisah. Contoh tuan-tuan, kita tukar duit raya. Duit raya tuan-tuan, duit raya kadang-kadang kita ambil kos. Kita ambil kos tukar duit raya. Contohnya dia kata boleh. Contohnya siapa nak tukar RM100? RM100 untuk duit raya. Sebabnya mungkin dia duit baru, kita duit lama. Kita raya pun bukan baju je nak baru, duit pun nak baru juga. Jadi kita pergi cari bank ni duit baru. Jadi kita nak pergi bank payah. Kita suruh orang pergi. Ataupun orang tu memang kerja di bank. Ni contoh. Dia pun bawa balik kampung. Dia kata siapa nak tukar duit raya dengan aku? Ramailah orang masuk dalam grup tu. Nak. Lepas dia beri syarat. Boleh. Boleh. Kalau tukar dengan aku ambil RM10. Dia ambil cas RM10 daripada duit raya tersebut. Jadi kalau kita bagi 100, dia bagi duit baru tadi RM90 sahaja. RM10 dia pegang. Itu riba. Tak boleh. Itu dipanggil riba. Kan? Walaupun itu upah aku datang bawa kereta balik kerja pukul 5, lepas tu ni kena marah dia buah pula. Semua je orang ambil duit baru, orang lain pun nak duit baru juga. Dia bukan bab kena marah dia buah tu tak. Bukan. Sebab ada sistem riba di situ. Cara bagaimana nak menyelesaikan. Yang ni yang kita kena belajar. Cara nak menyelesaikan masalah itu. Contohlah tuan-tuan. Kan? Ada orang jumpa kita nak pinjam RM1,000 lah. Nak pinjam RM1,000. Kita kata bolehlah awak nak pinjam RM1,000 dengan kau tak ada masalah, kita kawan sama dah. Tapi besok awak bayar awak kena bayar RM1,200. Sebab kita kawan. Kalau bukan kawan, kau bagi RM1,000 je. Dia kabur gitu. Jadi itu dipanggil riba. Sebab apa? 200 tambahan tu riba. Tetapi kalau kawan tadi, kan, contohlah kawan dia tadi, dia bagi RM1,000. Dia kata beginilah, esok kau pulang RM1,200. Bukan dia kata ni, bukan pemberi pinjam tadi kata. Orang yang meminjam tu pula kata. Dia baik hati, kawan dia kata tak payahlah, tak apa. Dia kata kau ni besok, kau pulang bulan depan, kau tambah 200 lagi. Maknanya 1,200 lah. Itu pun dia panggil riba juga. Itu pun tak boleh juga riba juga. Sebab apa? Sebab cakap itu ketika akad. Cakap itu ketika nak pinjam. Itu tak boleh, itu dipanggil riba. Cara penyelesaian dia, contohnya kawan kita tadi nak pinjam, kita nak pinjam dengan kawan kita RM1,000. Jadi dalam hati kita khabar dia baik hati dengan kita lah. Orang kita pinjam dengan orang tak bagi pun RM1,000 ni, dia seorang je pinjam. Tetapi kita tak sebut kepada dia 200 yang kita akan nak bagi nanti. Jadi bila cukup sebulan, kita jumpa dia, kita khabar ni RM1,000 kau pulang balik, ni 200 kau bagi awak. Maka itu tak riba. Tadi kan riba tambah 200. Sebab apa jadi riba? Sebab masa akad kita sebut benda tu. Tapi yang kedua ni bukan masa akad. Sebab kita ada rasa ihsan dia, kita rasa nak bagi hibah pada dia, nak sedekah kepada dia, kita niat nak bagi kepada dia selepas kita pulang besok kerana dia baik hati sangat dengan kita, maka duit 200 tadi dia tak panggil riba. Boleh kita ambil 200. Nampak? Kan beza sikit je. Tadi pun dapat juga 1,200. Ini pun dapat juga 1,200. Tapi yang pertama tadi ketika akad dia letak syarat. Yang kedua ni dia tak letak syarat ketika akad, maka ulama mengharuhkan perbuatan tersebut. Sikit sangat.
Sebab tu kalau kita beli rumah konvensional dengan Islamik lah, kan, nampak sama je, bayar tak ada. Orang beli rumah 300,000 bayar 300, tak ada. Itu bankrupt bank. Mesti dia ada naik. Tapi cara dia tadi yang menyebabkan sistem Islam ni dia tidak ada riba. Sistem konvensional dia ada riba. Macam kita beli kereta, super je. Tak ada kita beli kereta 30,000 bayar 30,000 ke bank, tak ada. Mesti ada. 45,000, 50,000. Begitu juga konvensional pun ada. Tapi kenapa ada beza di situ? Sistem itulah. Yang ni kita akan sebutkan nantilah. Perbincangan kita pada masa akan datang. Jadi cara mudahnya, riba ni perkara yang tak boleh kita jadikan dia sebagai muamalat untuk kita mendapatkan sama ada jual beli, pinjam meminjam, hutang menghutang dan sebagainya. Di situ kita perlu kita tak terlibat dengan unsur-unsur riba ni. Kalau tidak, kita termasuk daripada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita akan sambung perbincangan kita jenis-jenis riba. Yang ni kita nak tengok jenis-jenis riba ni. Kan dalam riba ni dia ada 6 item je. Dalam 6 item saja yang perlu kita waspada. Selain daripada 6 item ni tak jadi masalah. Contohnya kita nak tukar buah rambutan. Rambutan kita nak tukar lah, rambutan musim sekarang ni banyak sangat. Sampai hitam rumah, sampai hitam pokok. Maksudnya buah mutan warna merah tu sampai jadi hitam lah. Biar situ je, tak ada orang nak makan. Buah lansat pun tak ada orang nak beli dah. Gugur gitu je. Sebab tu kalau ada buah mutan, buah-buah yang tak berapa nak laku ni, tuan-tuan mintalah orang panjat, mana-mana orang yang mampu panjat ambil ni, hantarlah ke mana-mana tempat lah. Jangan biar sampai hitam gitu. Itu nikmat tuan-tuan, kufur nikmat kita. Kan? Kalau tak boleh jual, bagi je lah. Ada budak tahfiz, budak sekolah, masjid surau kita bagi. Jangan biar tinggal tengok orang jalan tapi rumah kita, dulu merah dah hitam lah. Tak ada orang nak mencari. Jangan tuan-tuan, itu nikmat tu, kita kufur nikmat tu. Allah sebut la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita kufur nikmat tuan-tuan. Bagilah orang masjid. Walaupun rumah kita ada, kita bagi kepada jiran-jiran kita pula. Jiran-jiran kita. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bukan semua benda yang kita tukar ni kena ikut sama tak. Tapi ada benda yang lebih daripada 6 item tadi, maka tak jadi masalah. Contoh kita ada pokok buah rambutan. Jenis kita mungkin budak sekolah. Ada budak sekolah? Ada tak? Nama budak sekolah. Jiran kita ada gula batu pula. Mutan gula batu nama. Saya pun tak kenal. Sama je makan je, sedap je. Tapi ada jenis-jenis dia. Jadi kalau tukar buah rambutan dengan buah rambutan tak apa, tak sama timbang pun tak apa. Dia nak bagi kita 2 guni, kita bagi dia seguni pun tak apa. Tak jadi masalah. Sebab dia tak masuk 6 item riba ni. 6 item riba ni sahaja yang mana kalau kita nak tukar, kita nak beri antara satu sama lain, mesti sama timbangannya. Yang tu kita akan bincanglah pada bulan akan datang lah, panjang umur insya-Allah, kalau tak banjir. Ini pun baru pasal pertama ni. Alhamdulillah lah, kita doa tak banjir lah. Cuma bomba kata ini pasal pertama. Ada 2 pasal lagi. Wallahualam. Bulan 11, bulan 12. Jadi mungkin tak jadi. Tapi itulah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa, dia menentukan segalanya. Kita berdoa sajalah. Mungkin Allah makbulkan doa kita. Jadi tak jadilah banjir yang besar sebagaimana tahun-tahun sebelum daripada ini. Jadi yang tu kita akan sebut dalam jenis-jenis riba tuan-tuan. Rasa tak ada soalan tak? Boleh tuan-tuan rasa tak ada lah. Kalau ada soalan tu PM tepi lah. Ataupun bulan depan lah panjang umur. Minggu ni rasa tak ada, semua faham lah. Sebab kita mukadimah. Bukannya masuk lagi, kita masuk sikit-sikit. Jadi benda ni tuan-tuan, kalau ada orang yang dapat mengajar secara detail tuan-tuan, lagi cantik lah. Sebab tu saya sebut dah pada penyusun jadual Haji Arsyad ni. Dan juga saya mencari siapa yang boleh mengajar fiqh berkaitan dengan muamalat ni. Saya tanya ramai orang tak boleh. Bukan tak sama ada dia dah penuh kuliah dia
ataupun memang dia tak boleh nak bawa berkaitan dengan muamalat ni. Sebab kebiasaannya muamalat ni, orang yang ambil syariah, habis dia belajar tu, dia kerja dengan bank. Pegawai bank syariah ke, ataupun penasihat syariah ke, maka dia lebih efisien lah, dia lebih detail ataupun dia lebih pakar dalam bab-bab muamalat ni. Kalau kau contohnya kita dulu belajar buat muamalat, sekarang ni kerja bahagian lain, maka dia tak akan dapat menguasai hukum-hukum yang terkini. Sebab apa? Dia tidak menceburi bidang tersebut. Jadi sebab tu bila saya cari tanya-tanya sahabat, kebanyakan dia tak mampu. Tak mampu tu mungkin saya sebutkan tadi, mungkin dah penuh kuliah dia, ataupun dia malas nak mengajar bab muamalat ni. Jadi kalau ada tuan-tuan, anak-anak, kawan-kawan yang boleh, tuan-tuan boleh boleh minta dia ajar. Sebabnya sebulan sekali ni masa yang panjang lah. Masa yang panjang, kalau boleh mingguan, tetapi sebab dah tak dapat dah. Jadi sebab tu kita ambil sebulan sekali. Mungkin-mungkinlah, tak apalah kalau contohnya tak ada orang yang boleh mengajar, kita belajarlah sebulan sekali. Apa yang kita dapat itu dapat kita amalkan, insya-Allah. Melalui kitab ataupun buku yang kita baca ni, yang mana ada 40 hadis, tuan-tuan. Biasanya kalau 40 hadis ni sebulan sekali, 40 bulan. 40 bulan bersamaan berapa? Setahun tak? Tak sampai setahun ke, lebih setahun? Lebih lah sebulan, setahun berapa? 12 bulan. 3 tahun setengah. Itu pun kalau panjang umur, tuan-tuan. Tak apalah, kita ambil lah masa yang ada ni. Kalau ditakdirkan ada masalah besok, kita cari orang lain pula. Tapi insya-Allah setakat yang boleh ni saya cuba bantulah. Kongsi sama lah, tuan-tuan. Bukan ada ilmu kita ni kongsi sama. Kalau ada salah, tegurlah. Boleh buat bincang. Ini yang saya belajar. Yang ni yang ada dalam kitab perbincangan kita ni, insya-Allah. Rasa sekadar itulah, tuan-tuan. Pada malam ni saya mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan tadi kemungkinan belum masuk lagi ataupun belum diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada masa akan datang kita cuba detailkan untuk kita dapat memahami apa yang dikehendaki di dalam bab muamalat ni, dan juga insya-Allah moga-moga apa yang kita bincangkan tadi diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat kita yang ada di Palestin. Sehingga saat ini masih lagi mereka dibunuh, dibom, ditembak, sehinggalah sekolah, kemah-kemah yang mereka duduk untuk melindung diri mereka daripada panas sejuk, dibom, dibakar oleh Zionis Israel. Sampailah tahap ramainya matinya di kalangan kanak-kanak dan orang perempuan. Jadi kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka diberikan keselamatan, diberikan kemenangan, kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan doa kita ni menolong sahabat kita yang lain, sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak ambil tahu hal orang Islam yang lain, maka Nabi kata falaysa minna, maka dia bukan daripada golongan kami. Jadi kita ambillah tahu, walaupun dia jauh dengan kita ambil tahu, sekurang-kurangnya kita berdoa, moga-moga dengan doa kita tadi mendapat manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dengan itu kita tangguh perbincangan kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.